Bagaimana permainan tradisional ini dapat menyatupadukan kaum di Malaysia? Terlebih dahulu saya ingin menceritakan tentang apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional ialah permainan yang dimainkan oleh generasi pada zaman dahulu, yakni pada zaman nenek moyang kita lagi. Permainan tradisional ini juga dikenali sebagai permainan rakyat. Antara permainan tradisional ialah koko yang dimainkan oleh bangsa India, mahjong yang dimainkan oleh bangsa Cina, manakala congkak, batu seremban dan sepak takraw yang dimainkan oleh bangsa Melayu. Permainan tradisional yang pertama, sepak raga. Apakah yang dimaksudkan dengan sepak raga? Sepak raga merupakan satu permainan yang dimainkan menggunakan bola rotan. Ianya telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi pada abad ke-15 Masihi. Permainan ini dimainkan bertujuan menguji kecekapan pemain untuk menyepak, menanduk, mendada dan juga menghalangnya dari jatuh ke tanah. Pada masa itu, sepak raga dimainkan dalam keadaan ketiadaan jaring. Jadi ianya hanya dimainkan dalam bentuk bulatan sahaja. Berbeza dengan keadaan hari ini, sepak raga ataupun yang lebih dikenali pada hari ini dengan nama sepak takraw memerlukan dua pasukan yang dipisahkan oleh jaring dan ianya berada di dalam gelanggang. Pada alaf ini, permainan sepak takraw adalah amat terkenal dan dikenali ramai. Bukan sahaja di negara kita, bahkan di negara-negara lain juga. Sepak takraw yang asalnya dikenali sebagai sepak raga ialah permainan tradisi pusaka yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu sejak sebelum tahun 1478 lagi. Asal-usul sebenar permainan ini tidak dapat diberikan kerana telah banyak sejarah termusnah akibat Perang Dunia Kedua. Dengan berlalunya masa dan semakin meluas minat terhadap permainan ini di seluruh tanah Melayu, maka pada akhir tahun 1945, satu peraturan baru yang moden dengan menggunakan jaring telah diwujudkan oleh pemain-pemain di Pulau Pinang. Dengan terciptanya cara ini, maka tidak dinafikan lagi bahawa Pulau Pinanglah tempat asal bermulanya sepak raga menggunakan jaring yang kini dikenali sebagai sepak takraw. Sejak perkembangan tersebut, pasukan demi pasukan telah ditubuhkan dan pada 25 Jun 1960, Persekutuan Sepak Raga Malaya telah dirasmikan di suatu persidangan yang dipelopori oleh Persatuan Sepak Raga Pulau Pinang. Persekutuan yang julung-julung kali ditubuhkan ini telah melantik Yang Berbahagia Tan Sri Khair Johari sebagai Yang Dipertua. Tindakan segera yang telah diambil oleh persekutuan tersebut ialah menggubal dan menyusun undang-undang sepak raga jaring yang ada pada masa itu. Permainan tradisional yang seterusnya ialah batu seremban. Batu seremban juga dikenali sebagai batu selamba atau batu serembat. Permainan tradisional ini digemari oleh kanak-kanak perempuan. Ia biasanya dimainkan secara berkumpulan iaitu dua orang atau lebih. Objek-objek seperti guli kaca, biji getah, ketulan batu sederhana besar atau ketulan objek yang berbentuk bulat boleh digunakan dalam permainan ini. Objek-objek ini dikenali sebagai buah. Batu seremban ini selalunya dimainkan pada waktu lapang, di serambi rumah atau di dalam rumah atau di mana sahaja asalkan terdapat permukaan lantai yang rata. Pemain juga harus duduk di atas lantai supaya ianya lebih senang dimainkan. Dalam permainan batu seremban, terdapat beberapa peringkat atau cara sambutan buah yang berlainan. Permainan ini dimulakan dengan menimbang untuk menentukan giliran. Selepas itu baru bermula dengan peringkat pertama yang mudah, di mana sebiji buah yang dinamakan buah satu digunakan sehingga ke peringkat yang lebih sukar atau peringkat yang teratas dinamakan buah lapan. Seterusnya, permainan congkak. Congkak adalah sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan sebagai aktiviti dalaman atau sebagai pertandingan. Lazimnya, ia menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli yang diisi sama banyak. Perkataan congkak dipercayai berasal dari Melayu lama iaitu congak yang bermaksud pengiraan mental yang terutamanya diamalkan dalam permainan ini. Ada juga pendapat yang mengatakan nama congkak diberi oleh kerana permainan ini mula dimainkan dengan menggunakan kulit kerang atau digelar congkak. Congkak merupakan sejenis permainan yang berasal daripada negara Arab. Dari negeri Arab, permainan ini tersebar ke Asia Tenggara disebabkan oleh pedagang-pedagang Arab yang berdagang ke negeri Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Kesultanan Melaka dahulu. Terdapat dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak.
sebanyak 5 atau 7 lubang sebaris yang dikenali sebagai kampung, dan kedua-dua hujungnya terdapat lubang ibu yang dikenali sebagai rumah. Panjang papan congkak 7 lubang biasanya. Pada zaman dahulu, golongan istana bermain congkak dengan menggunakan papan congkak yang berukir mewah, sementara dalam kalangan rakyat jelata ia sekadar dimainkan dengan mengorek lubang di dalam tanah. Cara-cara untuk bermain permainan congkak ini ialah dua orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak, dan dua pemain akan mula dengan serentak. Mereka akan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan ke kiri hingga ke rumah dan kampung lawan. Gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan dalam kampung kosong di kawasan sendiri atau lawan, dan pemain hendaklah berhenti sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Pada zaman sekarang, congkak terus dimainkan oleh rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Dengan permainan congkak ini, ia dapat mengekalkan identiti negara Malaysia dan mengeratkan perpaduan antara rakyat kerana ia dimainkan bersama tanpa mengira bangsa, latar belakang dan usia. Kesimpulannya, semua jenis permainan ini melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum. Tidak kira apa jua bentuk sukan yang menjadi pilihan, rata-rata penggemar sukan yang ditemui percaya bahawa semua jenis sukan ini mampu mengeratkan dan menyatupadukan kaum yang ada di Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.